Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nazalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilan فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة فأقول فلان فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله هذا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأقول فلان فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقلت هذا خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari kami singgah di satu tempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nasu yamurrun. Abu Hurairah kata, waktu kami duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu orang duk lalu lalang di depan Nabi. Nabi duduk dengan Abu Hurairah dengan beberapa sahabat lain. Dalam pada duduk tu ada orang duk lalu lalang di depan Nabi. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadha ya Aba Hurairah. Bila lalu seorang, Nabi tanya Abu Hurairah. Nabi kata, dia ni siapa? Fa'aqul fulan. Abu Hurairah kata, dia ni fulan bin fulan. Sebab Nabi SAW dia orang Makkah. Dia hijrah ke Madinah. Dia tak kenal semua orang yang ada di sana. Bila lalu satu orang depan dia,
Nabi tanya Abu Hurairah. Nabi tanya, dia ni siapa? Abu Hurairah kata, dia ni Fulan bin Fulan. Fayaqul, ni'ma Abdullahi hadha. Nabi kata, alangkah baiknya orang ini. Nabi komen macam tu. Wa yaqul, man hadha. Saat lagi lalu pula seorang lain. Nabi tanya Abu Hurairah lagi, dia ni pula siapa? Fa'aqul fulan. Abu Hurairah kata, dia ni ialah Fulan bin Fulan. Fayaqul, bi'sa Abdullahi hadha. Nabi kata, awaklah malangnya orang ini. Dia macam tu. Abu Hurairah pun tak tahu apa cerita, tapi Nabi SAW bagi komen macam tu. Ada waktu lalu satu orang, Nabi tanya, dia ni siapa? Abu Hurairah, abang, dia ni ialah Fulan bin Fulan. Nabi punya komen positif. Nabi kata, alangkah bertuahnya orang ini. Saat lalu pula orang lain, macam tu juga Nabi tanya, dia ni siapa? Abu Hurairah kata, dia ni Fulan bin Fulan. Nabi kata pula, malangnya dia ni. Macam itulah seterusnya, hatta marra Khalid bin al-Walid. Sehinggalah hak lalu tu Khalid bin al-Walid. Bukan seorang lalu, bukan dua orang lalu, tak tahu berapa orang duk lalu, pi balik di depan Nabi. Tiap-tiap seorang tu Nabi ada bagi komen. Sehinggalah lalu Khalid bin al-Walid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam tadi juga, Nabi kata, man hadha? Nabi kata, dia ni siapa? Faqultu, maka kata Abu Hurairah, dia kata, hadha Khalid bin al-Walid. Dia kata, dia ni ialah Khalid bin al-Walid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni'ma Abdullah Khalid bin al-Walid. Nabi kata, alangkah bagusnya, alangkah bertuahnya, alangkah baiknya hamba Allah ini, iaitu Khalid bin al-Walid. Saifun min suyufillah. Nabi kata, dia bakal menjadi pedang daripada pedang-pedang Allah. Waktu Nabi sebut, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa faham apa yang Nabi sebut. Hak mula tadi Nabi kata bagusnya dia ni, bertuahnya dia ni pun orang tak tahu. Ada yang lalu Nabi kata malangnya dia ni pun tak ada siapa tahu. Sehinggalah mai Khalid bin al-Walid, Nabi SAW kata ini orang bertuah. Bahkan dia akan menjadi saif. Dia akan jadi pedang min suyufillah, daripada pedang-pedang Allah. Nobody knows. Tak ada siapa tahu apa maksud di sebalik kalam Nabi itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Khalid bin al-Walid bin al-Mughirah. Dia daripada keturunan Al-Makhzumiyah, iaitu satu cabang daripada keturunan Quraisy. Nabi keturunan Quraisy, dia pun keturunan Quraisy. Dia daripada cabang Al-Makhzumiyah. Dia masuk Islam lewat. Khalid al-Walid ni masuk Islam tahun 8 Hijrah, bulan Safar tahun 8 Hijrah. Nabi SAW hijrah pergi ke Madinah dah 8 tahun dah. Lagi 2 tahun Nabi nak wafat, baru dia masuk Islam. Dia masuk Islam selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Dia masuk Islam ni dah akhir dah lewat dah. Tapi walaupun dia masuk Islam lewat, jasa dia di dalam membantu berkembangnya Islam cukup banyak. Bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapa dia orang hebat, orang terkenal dan orang yang sangat kaya di Mekah pada masa itu.
Bapa dia Al-Mughirah, bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah ini satu orang yang sangat sayang kepada Kaabah. Sehingga kan kiswah Kaabah zaman tu, zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam, Kaabah sudah ada kiswah, sudah ada kelambu. Sehingga kan Al-Walid bin Al-Mughirah ini kiswah Kaabah, kelambu Kaabah tu dia kontrak every 2 years dia tukar dengan duit dia tak mau share dengan orang. Bila mai musim haji, sebelum Islam, haji sudah ada, tapi haji cara jahiliyah. Maknanya setiap tahun akan ada satu gathering besar, satu perhimpunan besar di Mekah ini dengan tujuan untuk haji. Tapi mereka tawaf Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa kepada Khalid Al-Walid tadi ni, dia tiap-tiap kali mai season haji, bila mai musim haji, makan minum orang yang mai buat haji, dia punya. Dia tak mau share dengan orang. Kayanya yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Sehingga kan Nabi SAW simpan dalam hati. Nabi simpan dalam hati. Nabi nak sangat satu hari Al-Walid bin Al-Mughirah ni masuk Islam. Nabi nak sangat. Sebab orang macam ni, kalau dia masuk Islam, bukan dia seorang masuk Islam. Ramai yang akan ikut dia masuk Islam. Kerana dia ni satu orang yang influence, yang cukup berpengaruh di dalam masyarakat pada masa itu. Nabi nak supaya Islam ini, Nabi nak supaya Islam ini cepat berkembang. Macam mana nak bagi cepat berkembang? Apabila orang-orang yang macam ni masuk Islam, dia tidak masuk seorang, dia masuk dengan pengikut dia, dengan followers dia, dengan orang-orang yang kagum dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Khalid Al-Walid ini anak kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, orang yang sangat kaya, bukan kaya saja, orang yang sangat kaya di Mekah pada masa itu. Khalid Al-Walid adalah satu orang yang pakar di dalam taktikal peperangan. Sehingga kan waktu Nabi dah hijrah dari Mekah ke Madinah, berlaku perang Badar dan berlaku perang Uhud. Sewaktu perang Uhud, Khalid Al-Walid pimpinan tentera musuh. Belum Islam lagi. Perang Uhud jadi pada tahun 3 Hijrah. Dia masuk Islam 8 Hijrah. 5 tahun selepas perang Uhud tu baru dia masuk Islam. Masa berlaku perang Uhud, dia pimpinan tentera kafir. Idea dia yang pergi take over bukit yang dipanggil Jabal Rumah. Jabal Rumah, Jabal tempat pasukan memanah duduk tu. Idea dia yang naik pergi ambil alih bukit itu sehingga menyebabkan tentera Islam kalah di dalam perang Uhud itu. Idea Khalid bin Al-Walid. Tapi dia ni satu orang yang sangat kontroversial. Kalau tuan-tuan rajin duk rosek dalam internet, pergi duk Google cari tentang Khalid Al-Walid, apa komen Syiah terhadap Khalid Al-Walid. Oh, dia satu orang yang Syiah tak boleh dengar nama. Dia perbuat main macam-macam kisah tak elok tentang Khalid Al-Walid ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dia satu orang walaupun kontroversial tetapi berjiwa besar. Dia pernah dilantik untuk menjadi gubernur di Syam oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tiba-tiba ada satu fitnah mai ke telinga Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maka Umar suruh dia letak jawatan. Umar lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk ambil alih tempat dia. Dah jadi governor dah, orang suruh turun, pergi letak orang lain untuk nak ganti tempat dia. Dia turun dengan hati yang besar. Dia turun dengan senang hati. Dia tidak rasa tekilan, dia tidak rasa macam dia ni diperkecilkan, dia tidak, sebaliknya dia turun dengan senang hati kerana ini perintah daripada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an.
Sudah dia turun, dia kata pula di depan rakyat dia. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, amin hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bila umat pecat dia, umat hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah mai. Dia terima pemecatan itu dengan hati yang senang. Di depan rakyat ada ni, rakyat mau dia. Tapi di depan rakyat ada ni, dia kata, hampa terima Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Pasal apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, kerana aku sendiri pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, amin hadhil ummah. Nabi kata, orang yang amanah di dalam umat ini, orang yang paling amanah di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia ni. Maka kalau sekiranya umat hantar dia untuk ambil tempat aku turun dengan hati yang besar dan aku sokong umat tidak berbelah bagi, kerana yang menggantikan aku ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, amin hadhil ummah, dia orang yang paling amanah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tu yang kata peribadi sahabat yang dicanai iman mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka besar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawahah linnas qabla an ya'tiyahum khabaruhum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيبه ثم أخذ جعفر فأصيبه ثم أخذ ابن الرواحة فأصيبه وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, dia kata pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas semayang, Nabi naik atas mimbar. Zaman Nabi, mimbar ni bukan untuk sembahyang jemaat saja, bukan untuk khutbah raya saja. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang biasa, lepas sembahyang fardu, Nabi rasa ada satu benda nak bagi tahu, Nabi naik atas mimbar. Kata Anas bin Malik, pada satu hari lepas sembahyang, Nabi naik atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu satu berita sedih. Nabi kata 3 orang sahabat kita sudah syahid di dalam perang Mu'tah. Siapa dia? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib, ataupun dipanggil Ja'far At-Tayyar, sepupu Nabi. Siapa dia? Abdullah bin Rawahah, satu sahabat Nabi, sahabat Ansar, orang Madinah, orang yang banyak kontribut kepada Islam berkembang cepat di Madinah. Kata hadis ni, dia kata qabla an ya'tiyahum khabaruhum, sebelum khabar berita tentang syahid mereka ni sampai, Nabi sudah beritahu. Mukjizat. Zaman tu nak tunggu orang mai daripada Jordan. Di kejadian perang Mu'tah ini di Jordan. Mu'tah ini nama satu kampung dalam daerah Karak. Bukan Karak Lebuh-Raya Karak. Pahang ni. Karak di Jordan. Dia ada satu tempat nama Karak distrik. Satu besar punya kawasan. Dalam tu ada Mu'tah. Budak-budak Malaysia pergi duduk mengaji di sana. Sebahagian mereka mengaji Universiti Mu'tah. Dia ada satu universiti di sana. Di situ berlaku perang Mu'tah ini. 1000 kilometer jauh
Berlaku sahaja syahid 3 orang ini. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawahah. Syahid saja mereka 3, sini Nabi sudah bangkit di Madinah. Nabi beritahu 3 orang sahabat kita sudah syahid. Benda tu Nabi umum, Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah ini sebelum berita rasmi mai. Kerana Nabi mendapat berita yang lebih rasmi dan lebih sahih daripada Jibril alaihi salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi kata akhadha rayah Zaid. Nabi kata bila perang berlaku, orang yang mula-mula pegang rayah, pegang bendera perang itu ialah Zaid bin Harithah, anak angkat aku. Fa'asabah, dia kemudiannya syahid. Fa'usibah, dia gugur di dalam perang itu. Summa akhadha Ja'far, bila jatuh sahaja Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib terekam tangkap bendera Islam ini sebelum dia jatuh atas bumi. Fa'usibah, Ja'far pula syahid. Berita syahidnya Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi ini, adik-beradik kepada Ali bin Abi Talib ini, detail meh. Dia pegang bendera dengan tangan kanan dia kena tetak putih. Bendera nak jatuh tu, dia tangkap dengan tangan kiri. Sebab tuan-tuan, dalam Islam bendera ini important. Dalam Islam bendera ini penting kerana itu adalah simbol kedaulatan negara. Bendera ni nak jatuh di tangan Zaid, Ja'far bin Abi Talib tangkap. Tangan kanan dia kena tetak, bendera nak jatuh, dia tangkap dengan tangan kiri. Tangan kiri dia kena tetak, bendera nak jatuh, dia kepit dengan dada dia bendera tu. Kemudian dia syahid. Diambil pula oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan dia juga syahid. Dan kata Nabi SAW, bila sampai setakat cerita tentang Ja'far bin Abi Talib, Nabi tak boleh tahan. Sebab itu sepupu dia. Wa ainahu tadhrifan, air mata mengalir deras daripada mata Nabi SAW. Hatta akhadha sayf min suyufillah. Kemudiannya bendera itu diambil alih oleh pedang daripada pedang-pedang Allah. Maksud dia siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Dia tidak diberi tugas dalam perang Mu'tah. Dia hanya tentera. Yang diberi tugas ni ialah Nabi bubuh susunan tu. Nabi bubuh. Bukan mereka suka-suka. Nabi bubuh. Nabi kata nombor 1, ketua Zaid bin Harithah. Something happen kepada Zaid bin Harithah, pergi dekat Ja'far bin Abi Talib. Kalau sesuatu jadi dekat Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Nabi sebut 3 nama ni. Nabi tidak sebut yang keempat. Tapi Khalid bin Al-Walid mengambil tanggungjawab itu. Dia ambil alih pegang bendera itu. Dan akhirnya Khalid bin Al-Walid susun satu strategi yang segera pada masa itu. Strategi untuk berundur daripada medan perang. Kerana Khalid Al-Walid satu orang pakar di dalam taktikal peperangan. Dia sudah nampak perang ini tidak boleh menang. Dia dah baca dah. Tak makan cekak. Tentera Islam turun 3,000 orang. Tentera musuh pada masa itu 10,000 orang. Dan nampak tak boleh nak menang. Khalid Al-Walid tidak gagah nak lawan. Dia susun satu strategi untuk undur tentera-tentera Islam. Atas kebijaksanaan dia. Bersebab musababkan atas kebijaksanaan Khalid bin Al-Walid. 12 orang saja tentera Islam yang syahid. 12 orang saja syahid. Dan tentera Islam back off. Berunduk ke belakang. Surrender dulu tak apa. Jangan gagah kalau sekiranya kita tak makan cekak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Pengajaran daripada
Hadis itu dapat kita faham. Yang pertama, hebat pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hebat mereka. Kerana hebat mereka dan pengorbanan mereka lah hari ini Islam sampai ke kita. Kedua, boleh lantik lebih daripada satu ketua. Boleh lantik lebih daripada satu ketua. Dengan syarat ditentukan turn dia. Kita lantik 3, tapi dia ni nombor 1. Apa-apa jadi kat dia, baru nombor 2. Apa-apa jadi kat dia, baru nombor 3. Ketua at one time, seorang saja. Tapi kalau sekiranya kita bubuh siap-siap senarai, tidak salah. Kerana itu dibuat oleh Nabi SAW di dalam Perang Mu'tah. Yang ketiga, buat kerja apapun, mesti ada plan, mesti ada strategi. Kita nak buat kerja apa pun, mesti kita jadi satu orang yang bagus punya planner. Dan kerja kita mesti ada strategi. Tidak boleh hentam ke Roma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 319. Muka surat 319. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Nahli. Masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Nahli. Kita sampai di bahagian bawah tu ayat 110 daripada Suratul Nahli. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian daripada Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala mereka yang hijrah itu. Kemudian bahawasanya Tuhan engkau wahai Muhammad bagi segala mereka yang hijrah itu, kemudian daripada barang yang dipitnah mereka itu oleh kapiak-kapiak, kemudian bersungguh-sungguh mereka itu dan sabar mereka itu atas iman dan taat itu, bahawa Tuhan engkau kemudian daripada demikian seksa dan fitnah itu amat mengampuni dosa mereka itu, lagi amat rahim dengan mereka itu. Tuan-tuan pun tak faham apa. Itulah ayat dia. Dia nak abang dalam ayat ni, dia nak kata apa? Setelah sekumpulan sahabat kena seksa, kena dera, kena azab dengan kafir musyrikin Makkah, yang tahap seksaan yang kena ke atas mereka ni sampai ke tahap mulut mereka ucap kata kami kafir daripada Islam. Tahap mereka kena sampai macam tu. Tuan ingat balik kuliah kita bulan 11 hari tu ni, kita dah cerita dah macam mana teruknya sahabat-sahabat yang kita sebutkan nama hari tu ni. Macam mana teruknya Ammar bin Yasir, macam mana teruknya Khabbab. Mereka ni kena dera, kena seksa dengan kafir musyrikin Makkah ini sampai ke tahap mereka dipaksa suruh mulut sebut kata kami tinggal Islam, kami kufur dengan Islam, kami kufur dengan Nabi Muhammad. Mereka disuruh sampai macam tu. Setelah mereka ni kena seksa sampai ke tahap mulut mereka ucap kata mereka murtad daripada Islam, kemudiannya mereka minta ampun sangat-sangat kepada Allah atas ucapan-ucapan mereka yang terpaksa itu. Allah kata, Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Tuhan selepas daripada kejadian-kejadian itu, Tuhan Maha Pengampun. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu mereka ucap tu kerana terpaksa. Mereka dipaksa ucap kapiang di mulut. Tuan-tuan, hari ini ada jadi di Syria macam tu lah. Di Syria hari ini macam tu. Nak jadi pula di Myanmar, etnik Rohingya dipaksa suruh sebut di mulut kata keluar daripada Islam.
Tak ada, mereka nanti bakang hidup-hidup. Di Syria, rejim Bashar al-Assad ini sampai ke tahap letak pisau di tengkuk. Hang sebut, hang mengucap kata Bashar itu Allah. Bukan Bashar itu Rasulullah. Suruh sebut kata Bashar al-Assad itu Allah, Tuhan. Kalau tak gamak sebut, dia potong tengkuk. Macam mana yang pernah kena ke atas sebahagian daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dipaksa daripada oleh kafir musyrikin Makkah. Macam itulah sejarah ulang balik hari ini. Kita di Malaysia, kita tak tahu, kita tak faham, dan kita diberitahu pun kita tak nampak suasana tu boleh jadi sampai macam tu. Pasal kita tidak ditakdirkan duduk di dalam situasi itu. Tak pernah siapa mai paksa kita suruh keluar daripada Islam. Tak pernah. Tapi masalahnya benda ni jadi di beberapa tempat di dalam dunia pada hari ini. Lari daripada bumi, tanah, tumpah darah sendiri. Lari kerana nak selamat nyawa. Hak mana tak ada lari, dipaksa suruh murtad. Kepada golongan ini, kepada mereka yang tersepit di dalam masalah ini, kalau disebut kerana dipaksa, ayat ni kata inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Selepas daripada mereka ucap kalimah kufur itu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada mereka yang terpaksa ucap macam tu. Turun ayat ini pada sahabat Nabi SAW yang kena azab, sehingga akan melafaz mereka itu akan kufur dengan lidah mereka itu, sedangkan hati tidak kufur. Ni dia beritahu. Ayat tadi ni turun pasal apa? Pasal bersempena kepada kisah para sahabat Nabi yang dipaksa murtad. Mulut mereka terpaksa ucap kata mereka keluar Islam, tapi hati mereka tetap bersama dengan Islam. Allah turun ayat tu nak beritahu kata ucapan mereka yang terpaksa itu tidak dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat itu ialah Ayyash bin Rabi'ah. Ini di antara sahabat-sahabat yang mendapat darjah kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah Ayyash bin Rabi'ah. Di antaranya dan dia adalah saudara satu mak dengan Abu Jahal. Itu dia, bukan orang lain. Yang duk buat ni Abu Jahal. Dia buat kepada siapa? Dia buat kepada adik dia. Adik satu mak dengan dia. Dia paksa. Dan di antaranya ialah Jundal bin Suhail bin Umar. Dan di antaranya ialah Walid, yakni saudara kepada Khalid Al-Walid. Orang Arab tuan-tuan, pak nama Al-Walid, anak bernama Al-Walid ke? Al-Walid bin Al-Mughirah. Satu lagi anak dia Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada seorang anak dia, dia bagi nama dia juga. Dia tak gaduh macam kita, ada sakit kepala fikir nak bagi nama. Dapat anak seorang, bini dia kata abang nak buat nama apa? Dia kata aku nama apa? Bini dia kata abang nama Al-Walid lah, buah Al-Walid lah. Tak ada fikir banyak. Dia ada betul aja. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini abang kepada Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia abang. Dia ada satu cerita lain pula. Nabi SAW ni hati, kita dah kata dalam mukaddimah tadi ni, hati ni nak sangat Al-Walid bin Al-Mughirah ni masuk Islam. Pasal Al-Walid bin Al-Mughirah ni orang yang sangat kaya dan sangat berpengaruh di Mekah. Nabi nak sangat. Dan demikian juga Nabi nak sangat Khalid bin Al-Walid yang pakar dalam peperangan ini. Nabi nak sangat Khalid Al-Walid masuk Islam. Sehingga satu hari Nabi kata dekat Al-Walid bin Al-Walid, dekat abang dia, sebab abang ni masuk Islam dah. Nabi kata dekat Al-Walid bin Al-Mughirah, Nabi kata adik hang Khalid bin Al-Walid ni orang bagus. Nabi kata dia tak boleh lari lama daripada Islam, dia akan masuk Islam. Nabi kata dekat Al-Walid bin Al-Walid, abang ni, Nabi kata adik hang Khalid bin Al-Walid ni orang bagus. Nabi kata
Dan biasanya orang bagus, dia tak boleh nak lari daripada Islam. Dia tak boleh selama-lamanya nak lari daripada Islam. Dia akan masuk Islam, Nabi kata. Abang ni, Al-Walid ni, bila Nabi kata lagu tu, dia simpan dalam hati dia. Dia nak sangat adik dia yang hebat ini masuk Islam. Dia tulis surat. Dia hantar kepada adik dia, Khalid Al-Walid. Dia kata, adik, mainlah masuk Islam sekali dengan abang. Dan yang kata Khalid bin Al-Walid ini, dia daripada awal memang hati dia tak berkenan dengan duk sembah Tok Kong ni. Dia tak berkenan. Pasal apa? Pasal dia orang otak sihat, dia orang cerdik, dia tak boleh terima sembah-sembah batu ni. Tapi dia tak ikut Islam, tapi otak dia tak boleh terima apa yang dibuat oleh keturunan dia. Bila abang dia tulis surat mai dekat dia, dia baca, dia ada ingat juga nak ambil tahu tentang Islam ni. Dalam pada doa ada ingat tu tuan-tuan, 8 hijrah baru masuk Islam. Oh tu dia. Dalam pada doa ada ingat tu dia nak abang apa tuan-tuan? Hidayah Allah ni mahal tuan-tuan. Mahal semua. Orang sehebat Khalid Al-Walid yang memang hati tak mau kepada sembah berhala dan memang ada sikit ingat dalam hati nak ambil tahu pasal Islam pun Allah tidak bagi dandan. Allah drag masa dia sehingga 8 hijrah barulah dia betul-betul ingat nak masuk. Tuan, itu sebab kita tak boleh gopoh dalam buat kerja Islam ni, tak boleh gopoh. Kita tak boleh ingat dalam sehari semalam aku nak settle semua. Tak boleh tuan-tuan. Sabar. Nak tarik orang, bagi orang suka kat Islam, nak bagi orang mau pada Islam ni, tak boleh gopoh. Sabar kena kuat. Bila hati dia dah bulat dah ingat nak masuk Islam, dia keluar daripada Makkah, dia ajak kawan baik dia. Kawan baik dia nama Ikrimah bin Abi Jahlin. Kawan baik pun anak Abu Jahal. Pasal dia anak kepada Al-Walid bin Mughirah. Jadi pak dia kawan dengan Abu Jahal lah. Jadi dia kawan dengan anak Abu Jahal. Dia kawan dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Yang Ikrimah ni pun kemudiannya masuk Islam juga. Tapi masa Khalid Al-Walid teringat nak masuk Islam ni, dia ajak Ikrimah, anak Abu Jahal. Dia kata, Ikrimah, aku ingat macam nak masuk Islam. Jom ikut aku pergi Madinah. Ikrimah ni kata apa kat dia? Dia kata, aku tak tergerak hati lagi. Kalau hang nak pergi, hang pergi dulu. Kan? Lagulah kita. Ni, malam ni ada kuliah masjid mentang bodoh. Dia ni kata apa? Aku tak tergerak hati lagi. Aku macam Ikrimah. Dia kata. Buat masalah. Tak lagi. Mungkin bulan depan tergerak. Sabar Ustaz lah. Jangan pergi duk maki dia. Kata dia, ni betul-betul macam Ikrimah. Tak, jangan kata lagi. Sebab Ikrimah pun ketika Khalid Al-Walid ajak, dia kata nanti saya dulu. Hang pergi dulu. Dia kata, hati aku takatlah tak bergerak lagi. Cerita kata Khalid Al-Walid nak keluar daripada Mekah, nak pergi ke Madinah kerana berminat dengan Islam ni, sampai ke pengetahuan Abu Sufyan yang pada masa tu belum Islam. Abu Sufyan belum Islam masa tu. Dia juga di antara pembesar kota Makkah. Dia satu geng dengan Abu Jahal. Dia satu geng dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka ni ada satu level. Mereka ni pembesar Makkah. Dia dengar ke Abu Sufyan, dia pergi cari Khalid Al-Walid. Dia kata, hang jangan sekali-kali ingat nak pergi ikut Muhammad. Jangan sekali-kali. Dia kata. Bila Abu Sufyan warning kepada Khalid Al-Walid, Ikrimah ni pula main masuk ke tengah pula. Dia kata balik dekat Abu Sufyan. Dia kata jangan duk halang. Masing-masing orang, masing-masing selera. Dia kata. Ni yang kata Ikrimah ni, yang pada masa tu belum Islam. Tonton buka buku sirah baca, macam ni punya cerita nanti ada. Kemudian Abu Sufyan kata kat dia, ikut suka hang. Dia keluar daripada Mekah, dia nak pergi ke Madinah, dia nak cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On the way dia nak pergi tu, jumpa lagi Al-As, pun satu orang hebat juga ni, sama-sama duk ingat nak pergi juga. Masa tu takut nak declare, kata nak ikut Nabi Muhammad ni, takut nak pergi tapi tak abang kat Sabah, botoh belakang balik, hang mai juga, hang pun mai. Dia lagu tu jumpa di tengah jalan.
Amru bin Al-As. Dia ni pun keluar daripada Mekah sengak-sengak nak pergi dengar juga Nabi Muhammad ni macam mana, jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Nabi mana? Ini pun dah tengah jalan, aku nak pergi Madinah, ingat nak pergi dengar sikit dia duk cerita pasal Muhammad. Sama aku pun. Dan mereka ni masuk Islam sama-sama di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana zaman tu punya orang nak masuk Islam bukan mudah, tuan-tuan, bukan mudah. Tapi mereka berjaya melepasi segala rintangan ini. Dan mereka jadi orang Islam. Dan kemudiannya mereka jadi orang yang cukup berjasa kepada perkembangan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata di sini, di antara orang yang kena dera itu ialah Al-Walid. Al-Walid itu ialah abang kepada Khalid bin Al-Walid. Dan Salamah bin Hisham. Dan juga Abdullah bin Asad. Dan dipitnah dan diazab mereka itu oleh kafir Quraisy Makkah. Maka memberi mereka itu apa yang dituntut. Jadi mereka nak lepas diri daripada seksaan dan tekanan yang teruk ni. Apa sahaja yang diminta oleh kafir ni mereka turut. Jadi di antara yang paling dahsyat, mereka diminta supaya murtad daripada Islam. Mereka turut. Mereka kata okeylah, tak apa, dengan itu kami isytihar, kami keluar daripada Islam. Bila sebut macam tu, tekanan redah. So itu yang mereka nak. Mereka nak paksa orang yang nak masuk Islam ini supaya habang kata tinggal Islam. Bila paksa dan mereka ni pun kata okeylah, kami ikutlah kalau macam tu, kami tinggal Islam. Bila sebut kata kami tinggal Islam, mereka pun dilepaskan daripada kena tekanan. Bila mereka dilepaskan daripada kena tekanan, masa tu mereka lari keluar daripada Makkah pergi ke Madinah. Ini dia punya kronologi sebelum jadinya cerita ni. Maka memberi mereka itu apa juga yang diminta oleh kafir musyrikin Makkah, sehingga kan mereka sanggup kata mereka murtad dan keluar daripada Islam. Maka dilepas mereka itu dan mereka boleh berhijrah ke Madinah. Itu dia kata. Firman Allah, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Sebut olehmu wahai Muhammad, hari kiamat datang oleh tiap-tiap seseorang itu lawan berbantah akan dirinya sendiri. Itu dia. Ni ayat ni pula Tuhan nak abang apa? Tuhan kata esok bila mai hari kiamat, diri kita duk berbantah. Bukan kita berbantah dengan orang. Ujung rambut kita sampai ujung kaki kita duk berbantah sama sendiri. Yang ni berbantah untuk nak melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Dia jadi macam tu. Dia jadi apa? Dia jadi roh marah pada jasad. Kita baca sikit lagi. Dia kata dan pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu, disempurnakan dan dibalas akan tiap-tiap seseorang itu akan balasan apa yang dia buat masa di atas dunia dulu. Dan mereka itu tidak dizalimi dengan dikurang balas pahala ataupun dibalas dengan azab. Tidak akan kena ketidakadilan ini. Kalau dia patut dapat pahala, dia akan dapat pahala. Kalau dia patut kena azab, dia akan kena azab. Tidak ada manusia yang boleh lepas daripada benda tu, dan tidak ada manusia yang dibalas secara tidak adil. Dia patut dapat pahala banyak, tiba-tiba dapat sikit. Dah. Dia sepatutnya masuk neraka, tiba-tiba terlepas boleh masuk syurga. Dah. Dia akan dibalas sebiji macam mana yang dia buat masa di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan pernah dengar kita ada baca Yasin selalu. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tu duk baca tu. Apa dia ni? Tuhan nak abang apa? Dalam ayat tu Tuhan kata walaqad adalla minkum jibillan katsira. Tuhan kata dan sesungguhnya setan telah menyesatkan sebahagian besar daripada hampa. Tuhan kata orang Islam dalam dunia ada 1.6 bilion orang hari ni. Daripada 1.6 bilion orang ni, tak tahu berapa ratus juta orang terkena dengan tipu daya syaitan. Daripada 1.6 bilion yang kata Islam dalam dunia hari ini, tak tahu berapa ratus juta orang yang terkena dengan syaitan. Pasal itu Islam bergaduh dengan Islam. Pasal dia terpedaya dengan syaitan. Pasal itu orang Islam bunuh orang Islam. Pasal dia terpedaya dengan syaitan. Pasal itu orang Islam dengki sama-sama Islam. Pasal dia terpedaya dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala kata walaqad adalla minkum jibillan katsira. Tuhan kata, hangpa tengok, sesungguhnya syaitan telah pun menyesatkan sebahagian besar daripada orang Islam. Afalam takunu ta'qilun. Tuhan kata, awak hampa tak fikir benda ni. Bila orang nak pelaga kita, sama-sama orang Islam, ada third party, ada pihak ketiga saja nak antuk kepala kita, saja nak bagi kita bergaduh. Kita tak fikir ke dia ni ada agenda dia. Dia nak bagi kita bergaduh supaya bila orang Islam bergaduh sama orang Islam lemah. Apabila orang Islam lemah, orang Islam senang dikuasai. Orang Islam hari ini cuma boleh baca buku sejarah. Sejarah yang menceritakan kegemilangan Islam. Sejarah cerita Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu ketika dulu memerintah 2/3 dunia. Kita cuma boleh baca saja sejarah. Macam mana negara yang Umar tak ada nak jaga. Tapi pimpinan negara itu mai jumpa Sayyidina Umar. Minta nak duduk di bawah naungan Sayyidina Umar. Di bawah naungan pemerintahan Islam. Umar kata, aku tak mampu nak jaga. Tak jaga pun tak apa. Janji kami boleh duduk di bawah pemerintahan Umar. Pasal apa? Pasal hebatnya Islam pada waktu itu. Tapi hari ini, apa yang berlaku pada hari ini? Islam dipecah dan diperintah. Lepas satu negara milik orang Islam, negara majoriti orang Islam jatuh, lepas satu, tiba-tiba orang Islam tanpa sedar sudah duduk di bawah telunjuk dan pemerintahan orang bukan Islam. Tak sedar. Sedangkan surah Yasin yang kita duk baca, Tuhan kata afalam takunu ta'qilun. Hampa tak fikir ke agenda pihak ketiga ni yang pecah belahkan hampa, kerana bila hampa berpecah hampa lemah, dan apabila lemah depa kontrol hampa. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hari akhirat esok Tuhan kata apa? Tuhan kata hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam allati kuntum tu'adun, yang dulu kamu telah pun dijanjikan kalau kamu jadi orang jahat kamu akan duduk di sini. Inilah neraka yang dulu dijanjikan pada kamu. Tuhan kata, dulu bukankah aku dah hantar Nabi mai habaq kat hampa ayat Quran, Nabi duk bagi pula hadis Nabi dekat hampa, Nabi duk habaq pula ini benda boleh buat, ini benda jangan buat, kalau hampa buat juga benda yang dilarang hampa kena pergi neraka. Bukankah sudah mai peringatan itu dalam Quran, dalam hadis? Pasal apa hampa langgang? Hampa langgang bermakna hampa saja nak masuk neraka. Tuhan kata hadhihi jahannam. Inilah neraka yang hampa tak percaya, yang aku duk habaq lama dah. Hampa tak percaya. Hadhihi jahannam. Inilah neraka yang dulu telah dijanjikan kepada orang yang langgar perintah aku masuk. Hari ini hampa masuk. Tuhan kata, islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah hampa semua ke dalam neraka itu dengan sebab kufur hampa itu. Tuhan kata hari ini, tu saya kata apa dah? Hari ini hari pembalasan, bukan hari nak buat amal ibadat. Aku dah habaq dah dulu, jangan buat benda ni. Kalau buat, hampa duduk tempat ni.
Hampa buat juga. Ini tempat hampa. Islauhal yaum bima kuntum takfurun. Masuklah. Hampa kufur perintah aku dulu. Ini tempat dia. Masuk. Tuhan kata. Kemudian, ini ayat yang kita nak kaitkan dengan ayat kita baca. Tuhan kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari akhirat esok, Tuhan seal mulut. Nakhtim maksudnya seal, peteri. Hari akhirat, hari di mana Allah peteri mulut. Wa tukallimuna aydihim. Allah bagi tangan bercakap. Yang selama ni atas dunia tangan tak bersuara, tak bercakap apa. Hari akhirat esok mulut Tuhan peteri. Tangan Tuhan bagi bercakap. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan di hari akhirat esok kaki menjadi saksi apa yang kamu buat. Kalau mulut di Tuhan tak sil, mulut bohong. Kaki jadi saksi. Kaki kata apa? Kaki kata, ya betul, aku yang berjalan pergi ke tempat dosa tu. Dia menjadi saksi di depan Allah. Kaki kita 65 tahun, 70 tahun dia duk melekat di badan kita. Tiba-tiba di hari akhirat esok dia jadi witness. Dia menjadi saksi di depan Allah atas salah yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat lain surah Fussilat ayat 21. Tuhan kata waqalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Tuhan kata dalam ayat tu waqalu li juludihim. Ni di hari akhirat esok tangan bercakap, kaki duk jadi saksi depan Tuhan atas segala onak, atas segala dosa yang kita buat, depa duk jadi saksi. Waqalu li juludihim. Tuhan kata dalam surah Fussilat ayat 21. Manusia pada hari itu dia kata dekat badan dia sendiri, dekat kulit-kulit dia sendiri, dia kata lima syahidtum alaina. Dia kata pasal apa hampa duk jadi saksi kat aku ni? Dia kata apa ni? 70 tahun hang duduk dengan aku. Aku bagi ke hang kasut harga sampai RM500 sebazang. Pakai. Ni apa ni? Duk jadi saksi nak bagi aku masuk neraka ni. Ni, siapa cerita ni? Allah cerita dalam Quran. Wa qalu li juludihim. Dia kata dekat anggota depa, dekat kulit depa, dekat tangan depa, dekat kaki depa, lima syahidtum alaina. Pasal apa hampa duk jadi saksi kepada aku? Qalu, jawab kulit, jawab anggota badan ni. Dia kata antaqanallah allazi antaqa kulla syai'. Dia kata Tuhan yang memberi segala benda bercakap atas dunia dulu, Tuhan tu bagi kami bercakap hari ni. Atas dunia dulu Tuhan bagi manusia bercakap. Manusia ni tuan-tuan dengan berbagai-bagai bangsa, dengan berbagai-bagai bahasa, Tuhan bagi bercakap. Jepun cakap bahasa dia, orang di Papua New Guinea cakap bahasa dia, orang yang duduk di Kongo cakap bahasa dia. Ni semua bahasa kita tak faham. Kita duduk di Malaysia ni, kalau Cina cakap boleh faham jugalah, kan? Dia duduk cakap ni apa ong, wah lu tak ada ong, kita faham jugalah ong ni apa, kan? Indo cakap sepatah dua kita faham jugalah. Rumba ni banyak ni rumba. Kita boleh tangkaplah juga Cina Hindu cakap di Malaysia ni. Tuan-tuan pergi dengar puak Republik Kongo cakap, nak mana kita nak faham apa dia punya okong-okong ekek-ekek apa. Tapi dia sama dia, bukan takak faham. Dia mesra bila cakap tu. Duk bunyi lebih kurang kakak-kakak, kuku-kuku, kikik. Duk tu dia cakap. Nampak rapung sembang tu. Siapa yang bagi mereka ni boleh communicate dengan bahasa mereka tu? Allah bagi. Allah
yang memberi izin segala bangsa yang ada di dalam dunia ni berhubung di antara satu sama lain dan boleh faham antara satu sama lain. Allah itulah yang memberi kulit, tangan, kaki bercakap di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kulit ni kata dekat kawan ni, tuan punya badan ni, dia kata Allah Tuhan yang menjadikan hang daripada awal dulu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah hang kembali. Dia kata kat kita hari tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni lah yang disebut dalam ayat yang kita nak baca ni, yang kita duk baca ni. Dia beritahu apa? Dia kata pada hari itu jadilah benda ni. Yauma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Bagitahulah kepada mereka wahai Muhammad, pada hari kiamat esok datang oleh tiap-tiap seorang itu lawan berbantah daripada dirinya kerana nak lepas daripada azab. Tuan punya badan marah dekat tangan, tuan punya badan marah dekat kaki, duk lawan berhujah dengan anggota badan sendiri, bukan dengan orang lain, dengan diri sendiri dia duk berhujah. Maka dibalas akan tiap-tiap seorang akan balasan barang yang dia buat di atas dunia dulu, dan mereka itu tidak dizalimi dengan kurang balas pahala ataupun dengan dikenakan iqab, azab dan sebagainya. Riwayat Ibnu Abbas, dia kata sentiasalah berbabil di antara manusia pada hari kiamat. Duk lawan berhujah. Hak dengan batang tubuh sendiri satu bab, dengan orang lain pula satu bab. Di hari akhirat esok ni, nampak dia ni mai, hang punya pasal lah aku duk tani lah ni. Dia tunjuk kawan lain. Untuk dia kata pasal apa pula nak tuduh aku? Dia begitu je mai duk jadi. Di hari akhirat esok dia jadi riuh rendah. Yang tujuan bergaduh tu pasal apa? Pasal dia duk nampak api neraka duk menyala tu tak mau masuk. Jadi nak abang kata aku tak salah, dia ni salah. Pasal apa? Api duk menyala dah. Api duk menyala dah ni depan Allah ni. Doa abang kata ya Allah, betul-betul saya tak salah, dia ni punya pasal. Saya memang nak pergi mengaji, dia ajak pergi pasal malam. Dia nak abang kata dia tak salah, orang lain salah. Dengan itu mudah-mudahan Tuhan kata okey, kalau macam tu hang tak salah lah, pasal hang nak pergi kan, betul-betul hang nak pergi kan. Dia duk ingat di sana esok macam atas dunia. Otak manusia ni dia duk ingat macam tu, sehinggalah berlaku balah di antara roh dan jasad. Ni riwayat Ibnu Abbas. Berbalah di antara roh dan jasad. Kata roh, ya Rab, saya tiada tangan, kaki dan mata, maka ganda olehmu akan azab ke atas jasad. Roh kata kat Tuhan, roh kata saya tak ada apa, saya roh, saya tak ada mata, saya tak ada tangan, saya tak ada kaki. Dia kata saya roh ni hadupi buat dosa ni semua. Dia kata kaki yang duk langkah api, tangan yang pergi duk pegang benda dosa, tangan yang duk pergi pegang cawan duk minum arak ni semua. Saya roh. Dia kata saya tak ada salah apa. Saya duk ada dalam badan mereka ya. Mereka langkah pergi mana saya kena ikut lah. Pasal saya duk ada dalam badan. Roh kata kat Tuhan macam tu. Pasal apa? Pasal dia tak mau masuk dalam neraka. Dia kata jangan atas aku. Dia kata jangan azab aku. Jangan azab aku. Aku roh. Aku tak salah. Yang duk buat jahat ni kaki, tangan, mata. Yang duk tengok benda tak elok. Kaki yang duk langkah pergi tempat tak elok. Tangan yang duk pergi pegang benda tak elok. Aku roh saja. Aku tak salah. Jangan azab aku. Azab mereka ni. Dia kata, dia tunjuk kepada jasad yang duk ada ni. Dan kata jasad pula, ya Rab, engkau jadikan aku seperti kayu. Dia pula, jasad ni pula jawab kat Tuhan. Dia kata aku ni, badan ni macam tongkoi kayu, tiada tangan, tiada kaki dan tiada mata. Maka datang ini roh, sinar cahaya, maka dengannya bertutur lidah, melihat mata dan berjalan kaki. Dia kata saya tak salah. Dia kata kalau tak ada roh, saya tak berjalan. Kalau tak ada roh, tangan tak pegang benda dosa. Kalau tak ada roh, mata tak tengok benda tak elok.
Kerana roh masuk dalam badan aku tu, yang mata aku nampak benda tak elok, tangan duduk pegang benda tak elok, kaki duduk berjalan pergi tempat tak elok. Bukan salah aku, salah roh. Kerana dia masuk ni aku boleh bergerak. Anda nampak tak ni? Ini cerita hujah. Dia nak abang kat kita apa? Neraka ni cukup untuk membuatkan manusia ni dia tuduh orang semua nak selamat diri dia. Tuan, matahari dia ada 900 juta kah kilometer daripada kita. Tu pun panas. Panas dengan buat pasal. Panas. Rumah semua pasang aircon. Rumah kayu gantung kat aircon di luar. Sekali on bergegang dinding ni kan. Pasal apa? Oh, dia kata tak tahan, panas lah ni. Matahari duk ada 90 juta ke 900 juta tu di atas tu. Kita panas. Tuan-tuan, panas api neraka ni dipanaskan segala api yang ada di atas dunia ni 1000 kali ganda. Maukah masuk? Sampai macam mana cerita pun tak mau masuk, tuduhlah siapa pun, janji aku tak masuk. Inilah yang jadi di hari akhirat esok. Jasad kata roh punya pasal, roh kata jasad punya pasal, masing-masing tak mau mengaku dia punca. Pergi buat segala benda tak elok. Maka diperbuat Allah bandingan akan orang a'ma dengan orang maq'ad. Allah buat perbandingan antara dua, satu orang buta mata dengan satu orang duduk, yakni satu orang buta dan satu orang duduk. Tiada boleh bangkit masuk kebun, masuk nak tengok pohon-pohon di dalam kebun untuk ambil buah, melainkan dengan bersekutu keduanya. Orang buta, kalau sekiranya harap ke buta dia pun tak tahu kebun duduk belah mana, dia pun tak nampak buah duduk tang mana. Pasal dia buta. Orang hak duduk tadi dia ada kederat, boleh duduk, boleh bangun, boleh berdiri, boleh apa. Dia ada kederat. Dia ni kalau sekiranya mata dia tak nampak, ada kederat pun tak guna. Jadi dua ni kena bekerja sama. Orang buta kena cari orang yang ada kederat, baru boleh bergerak pi, baru boleh nampak buah, baru boleh ambil. Macam itulah roh dengan jasad. Roh nak kata dia tak salah, jasad punya pasal tak boleh. Jasad nak kata dia tak salah, roh punya pasal tak boleh. Hampa dua-dua sama, Tuhan kata. Hampa dua-dua bekerjasama dalam melakukan dosa. Maka orang buta dengan kuat tanggung orang-orang yang duduk ni. Dan orang yang duduk itu dengan mata yang ada nampak buah dan boleh pergi ambil buah. Maka keduanya mustahak dikenakan azab. Tuhan kata dengan kerana itu dua-dua kena masuk neraka. Tak boleh salah siapa-siapa. Ujung rambut sampai ujung kaki semua masuk sekali. Pasal hampa bersubhat di dalam melakukan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Dan telah perbuat perumpamaan oleh Allah kepada manusia yang diberikan nikmat di dalam hidup. Ni Tuhan nak buat perumpamaan. Ada manusia, Allah bagi dia duduk dalam sebuah negeri, yang dalam negeri itu dilimpahkan segala nikmat. Nikmat keamanan, nikmat rezeki yang melimpah ruah, segala-gala nikmat Tuhan bagi ke negeri itu. Fakafarat bi an'amillah, maka tiba-tiba tidak ikut hukum dan peraturan Allah. Umpama sebuah negeri yang ada ia aman daripada seteru, lagi tenang dan tenteram, tiada berkehendak dia berpindah. Satu orang duduk dalam sebuah negeri yang cukup cantik, cukup aman, cukup sentosa, dengan limpahan nikmat yang tak tahu nak abang punya banyak. Datang akan dia oleh Allah rezeki yang luas. Sudahlah duduk dalam negeri aman, rezeki ni Allah curah mai ke negeri ni, Masya Allah. Ini negeri apa ni? Ayat ni merujuk kepada Makkah. Tapi bagi kita kata Malaysia. Oh, Malaysia tuan-tuan. Kalau tak bagus, Indonesia tak mai. Kalau tak bagus, Bangladesh tak mai. Kalau tak bagus, India tak mai. Malaysia ni.
Mereka tengok Malaysia ni, Allahu Akbar, negeri makmur. Tuan, saya dapat satu tukang baru ni duduk Pala Batas, orang Rohingya. Dia program UNHCR, program United Nation, bangsa-bangsa bersatu. Mereka ni refugees, pelarian, mai dapat kad UNHCR, boleh duduk di Malaysia. Jadi tukang rumah buat kerja cukup elok. Cukup elok. Saya satu punya interview pergi kat dia. Kang, ada permit ke duduk sini? Tak ada, haji. Saya panggil saya haji, saya panggil saya abang, saya panggil ikut dia nak panggil lah. Kan? Tak ada, haji. Saya itu UNHCR punya. Oh, okey. So berapa tahun duduk sini kata? Alhamdulillah haji 10 tahun duduk sini. Oh, alhamdulillah 10 tahun. Hang boleh buat extension rumah saja ke, atau hang boleh buat rumah sebiji ke? Apa pun boleh, haji. Tak, betul-betul hang boleh buat apa? Hang boleh tambah dapur sikit saja ke, atau hang boleh buat rumah daripada A sampai Z, satu rumah boleh buat? Apa pun boleh abang. Abang pula. Apa pun boleh abang. Saya bagilah dia buat kerja sikit. Cantik kerja. Cantik. Dia tukang rumah, pak mentua dia tukang cat. Dia kata ni banyak ni kalau nak cat berapa hari? Abang mau saya siap bila? Dia macam tu punya servis dia nak bagi kat kita. Saya kata hang boleh buat 2 hari, tapi bagi elok. InsyaAllah haji. InsyaAllah haji. Betul? InsyaAllah haji. Okey? Saya kata tak apa. Esok Ustaz, sari siap, elok. Sari siap dan elok. Dia pun boleh lawan kualiti kerja Cina. Dia pun boleh lawan. Saya kata, kerja sentiasa ada kah? InsyaAllah ada, haji. Tak boleh dan saja. Banyak. Maknanya kerja banyak di Malaysia ni. Kerja banyak. Saya kata, you betul-betul kira expert apa? You betul-betul pandai apa? Pandai ni buat bangunan ke? Ini wiring-wiring semua boleh kah? Apa pun boleh je. Ya betul dia ni kan. Dia boleh sungguh. Tak apa lagi tuan-tuan. Tak apa lagi. Boleh kata kat kita pula. Abang ada kawan kalau mau buat apa-apa, abang recommend sama saya kasih abang 20%. Hai, ini sudah lebih kan? Saya bagi abang 20%. Dia kira kawan tu nak buat apa, dia kira dia mark up siap 20% buat kita punya. Pasal recommendation punya pasal. Hai, kita pun jadi jari tu yang macam nak gigit macam ni. Tengok dia. Tuan-tuan, satu refugee mai daripada pelarian daripada negara lain mai, tapi yang kata Malaysia ni negeri apa? Dia kata wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ni yang kata Malaysia ni. Negeri aman, tenteram, damai, boleh cari rezeki dan boleh kaya di Malaysia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tanya dia, you duduk sana dulu, you ada belajar ke ini? Apa sekolah ke apa ke? Tak ada, haji. Sendiri belajar pelan-pelan saja. Tak ada masuk satu institut kemahiran belia negara ke, pusat giat mara ke, apa pun tak ada. Dia main, dia kerja, dia belajar, tak mana silap, dia buat correction, dia improve sendiri dia. Dan akhirnya dia boleh jadi satu orang yang skill punya worker. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia dapat platform, dia dapat satu tapak sebuah negeri yang menjanjikan rezeki kepada orang yang rajin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni merujuk pada Mekah. Mekah ni pada satu ketika dia menjadi sebuah negeri yang makmur. Negeri padang pasir. Allah bagi satu saja sumber. Sumber apa? Sumber mata air. Zam-zam. Dengan zam-zam yang Allah bagi sebagai rezeki anugerah kepada bumi Makkah,
dengan bersumberkan Zam-Zam tu saja, Mekah menjadi subur dan semua keperluan air seluruh orang yang duduk di dalam Mekah itu Zam-Zam boleh tampung atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang buat kajian, tuan-tuan, anugerah Zam-Zam kepada bumi Makkah ni, sampai orang buat kajian, berjuta orang ambil manfaat air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam tidak pernah surut bawah daripada tahap dia. Heran, tuan-tuan, dia duduk level tu aja. 1 juta orang minum satu hari pun dia duduk level tu. Mai musim lepas musim haji, dia vacuum Mekah, semua orang buat haji semua keluar, orang umrah tak boleh masuk lagi. Maknanya tak ramai orang yang duk ada di atas bumi Mekah tu, air tak overflow. Apa jenis bola Tuhan pakai ni? Kan dalam tangki air kita dia ada satu bola. Bola tu kalau failure, kalau rosak agak-apa, dia tak function, dia turun daripada tangki tu, tak kejun jadi waterfall dalam rumah kita. Tu bola tu. Kalau sekiranya dia tak function elok, dia boleh jadi hal. Kalau dia rosak pun air tak masuk, dia duduk katuk lubang, air tak masuk, tangki tak ada air. Rupanya bol tu rosak. Apa jenis bol Tuhan buat kepada perigi Zam-Zam ini? Sehingga kan tak pernah jadi masalah daripada zaman dulu sampai zaman lah. Tak pernah masalah. Berapa juta orang minum pun air dia duduk level tu aja. Tak ada orang minum pun, kurang orang minum pun dia tak overflow. Dia duduk macam tu aja. Satu anugerah Allah bagi kepada bumi Makkah. Bumi Makkah menjadi satu negeri subur dan menjadi tempat tumpuan orang pakai nak cari kehidupan di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia yang kata Tuhan tu, kalau sekiranya dia berkenan dengan satu-satu tempat, kata ayat ni, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا. Tuhan buat mai kepada penduduk negeri itu rezeki yang melimpah ruah. Min kulli makan, segenap tempat rezeki ada. Bumi Malaysia, Allahu Akbar, tuan-tuan. Tanam ya jadi. Tanam ya jadi. Cara nak buat bendang pun jadi. Cara kalau pi duk himpit nak belah ke utara sana, tanam pokok anggur pun jadi. Kan saya duk pi masjid Darul Aman Jitra. Lepas habis kuliah, mereka bagi minum-minum, makan-makan sikit di rumah Pak Haji ni. Dia tanam pokok anggur. Nak masuk pi carport rumah dia tu, dia buat macam satu, macam pintu gerbang tu, pokok anggur. Buah duk turun merambu. Saya kata, ada Haji, ni Chiang Mai ke Jitra ni? Saya kata, dia buah turun. Dia kata, Jitra Ustaz, dia kata, seronok. Jadi, dia mulalah, dia kata, Ustaz, main nak tunjuk. Bawa api. Dia tanam segala macam pokok dalam laman rumah perumahan ni. Laman bukan besar mana pun. Tuan-tuan nak terung ada, tuan-tuan nak kacang kelisa ada, tuan-tuan nak apa, cabai Melaka beruntun keluar. Cabai Melaka ada. Baru ni pi satu batang pokok betik. Di batang pokok betik tu dia bubuh pokok kucai, dia bubuh apa, tumpang di batang pokok betik tu. Semua jadi. Bila baca ayat ni, Tuhan kata apa? Fa'adzaqaha Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah bagi rezeki kepada penduduk negeri itu min kulli makan, daripada segenap tempat. Batang betik pun jadi macam-macam pokok. Ni hujung bulan ni kena dibaca ayat ni kat dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi, tapi dia kata apa? Fakafarat bi an'umillah. Tapi sayangnya penduduk negeri itu kufur dengan Allah. Allah sudah bagi satu anugerah besar bagi sebuah negeri yang aman damai. Malaysia ni, tuan-tuan, Allah bagi, tak ada negeri lain macam ni. Dari segi geografinya, dia buat Malaysia ni macam ubi kayu tu, dia kapit ni, utara, selatan, timur, barat, dia kapit.
balik ni ada Borneo, Kalimantan, balik ni ada Sumatera, balik bawah ni ada Singapura, ada Pulau Jawa, di atas ni ada tanah besar Thailand. Malaysia duduk tengah cantik. Sangat strategik. Hamailah apa pun ada penampan di keliling. Tuhan bagi kepada bumi Malaysia, bumi bertuah ini. Tuhan bagi macam tu. Kita boleh duk baca ya berita, orang kena ni macam-macam kena. Earthquake, gempa bumi, segala bagai kena. Kita ni habis sangat hari tu ni. Tempiah tsunami ya. Sikit. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi macam ni punya istimewa kepada kita, kepada bumi bertuah kita ni. Jangan kita jadi fakafarat bi an'umillah. Jangan kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Kalau kamu kufur dengan nikmat Allah, kamu tidak mau ikut perintah Allah, kamu buang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak mau ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu buat benda ni, fa kafarat bi an'umillah, hampa kufur dengan nikmat yang Allah bagi ke hampa. Kalau hampa kufur, fa adzaqaha Allahu libasal ju'. Tuhan kata, mai aku marah, aku akan bagi dekat hampa azab dalam bentuk ju', kebuluran. Try tengok kufur dengan Allah. Tengok Allah nak buat kepada kita apa yang dia sebut dalam Quran. Kalau hampa kufur dengan aku, hampa bantah aku, hampa engkar aku, fa'adhaqaha Allahu libasal ju'. Allah buat main bala azab dalam bentuk ju', dalam bentuk lapang. Allah guna perkataan libas. Libasal ju', pakaian lapang. Maksudnya apa? Hang pi mana pun hang lapang. Lapang dengan hang tu macam pakaian yang duk lekat di baju, macam pakaian yang duk lekat di badan. Kelaparan ada di mana-mana. Bila mai murka Allah, hang tanam apa pun tak tumbuh dah. Bila mai murka Allah, makanan apa pun tak masuk dah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dia akan buat macam tu. Bahkan Allah akan buat mai pakaian al-khawf, pakaian takut. Jadi takut. Macam mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala dah buat mai ke beberapa buah negara orang Islam pada hari ini. Takut dan lapang. Tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita dalam aman Palestin. Ketik derma ni nak tolong. Pasal apa? Pasal Syria hari ini tengah kena musim sejuk. Minta satu orang boleh bagi berapa? 50 ke, 500 ke, 1000 ke apakah. Nak beli blanket. Nak beli sesuatu yang boleh lindung dia daripada sejuk, daripada lapang dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bima kanu yasna'un. Tuhan buat mai macam tu punya bala. Pasal apa? Pasal apa yang hang buat menyebabkan bala tu mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka tiba-tiba dirasakan akan dia oleh Allah akan pakaian lapang dan pakaian takut, dengan sebab barang yang ada mereka itu perbuat daripada kufur dengan nikmat Allah, yakni dengan kemarau 7 tahun di Makkah. Mekah kerana mereka buat tahana dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa supaya mereka ni dikenakan balak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hina yafrughu min salatil fajr min al-qira'ah wa yukabbir wa yarfa'u ra'sah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd summa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'im Allahumma anji al-Walid bin al-Walid وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف اللهم العن لحيان ورعلان وذكوان وعصية
asatillah wa rasulah thumma balaghana annahu taraka dhalik lamma unzila laysa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sadaqallahul azim. Al-Quran ayat 128 surah Ali Imran, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni cerita apa? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa qunut nazilah apabila rakaat akhir daripada sembahyang subuh. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari kata sembahyang Isyak. Okey. Qunut nazilah ni dibaca bukan dalam subuh saja, dalam apa-apa sembahyang fardu, rakaat penghabis. Bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, doa qunut. Qunut itu dipanggil qunut nazilah. Nabi SAW dalam qunut nazilah itu Nabi doa, Nabi minta, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Kita baca cerita dia tadi ni. Al-Walid bin Al-Walid abang kepada Khalid Al-Walid. Walaupun bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah, orang yang sangat kaya di Mekah, tapi apabila dia ni Al-Walid bin Al-Walid ni masuk Islam, dia kena juga tekanan daripada orang-orang yang anti-Islam. Nabi doa, dalam doa qunut minta, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan al-mustada'afina minal mu'minin. Mana-mana orang Islam yang mustada'afin, yang lemah, yang kena tindas, Nabi minta, ya Allah tolonglah mereka, janganlah bagi mereka ni selama-lama kena tindas. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, ya Allah kuatkanlah hukuman kamu kepada Mudar, di antara geng yang duk lawan Islam ni. Waja'alha alaihim kasini Yusuf, dan jadikanlah mereka ni kena kemarau macam mana kemarau yang kena zaman Nabi Yusuf. Nabi minta dalam doa qunut dia, dalam sembahyang subuh dan dalam sembahyang Isyak. Nabi minta. Makbul doa Nabi SAW ni apa jadi? Mereka kena kemarau. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis-hadis sahih cerita, Mekah tiba-tiba kena kemarau. Kemarau sampai menyebabkan mereka terpaksa makan bangkai. Kemarau sampai ke tahap mereka terpaksa nampak tulang yang dah berapa hari dah ambil makan, ambil mamah makan. Macam tu punya kena kepada penduduk Mekah masa tu. Berduyun-duyun main jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah percaya. Daripada ni semua ni punca daripada doa Muhammad ni, kita jadi macam ni. Pergi jumpa Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, minta dekat Tuhan hang, stop benda ni, kami tak tahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia memang macam tu. Waktu dia okey, waktu dia sihat, dia tak pandang ni orang masjid ni semua ni. Waktu dia susah, waktu dia duk nampak Allah saja boleh tolong dia, dia nampak orang masjid. Macam itulah dulu dia tak nampak Nabi Muhammad ni, bahkan dia ingat Nabi Muhammad ni pengacau aja. Tapi bila dah jadi susah, dia pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia nak cerita kat kita ni. So dia kata apa? Kenalah kemarau 7 tahun di Mekah, dan tegah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang bawa makanan kepada Quraisy ini, sehinggalah mereka itu makan tulang bakar, makan bangkai dan makan anjing. Sampai tahap tu. Adalah hadis tuan-tuan, cerita ni. Tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis. Maka datang mereka itu kepada Nabi SAW mengadu hal kemarau itu. Mereka cari Nabi, minta tolong Sa'ad. Maka suruh Nabi SAW bawa makanan kepada mereka itu. Dan mereka itu kemudiannya tetap musyrikin juga selepas daripada itu. Sama. Pi mengaku, tapi bila dipulihkan balik keadaan, mereka tetap mereka juga. Begitu. Maka makna yang kata nikmat itu ialah nikmat dibangkitkan Nabi Muhammad daripada kalangan penduduk Mekah. Itu nikmat. Nabi Muhammad ni orang Mekah, dibangkitkan di Mekah, sepatutnya hebatlah. Tapi orang Mekah tak mau Nabi Muhammad. Begitu. Karabah dan kaum keluarga mereka itu, Nabi Muhammad tu adik-beradik mereka tak mau ikut.
Pemberian Allah Ta'ala kepada mereka itu, tiba-tiba mereka kufur akan nikmat kedatangan Nabi Muhammad itu dan tidak mau ikut Nabi Muhammad. Tolak buang nikmat Nabi Muhammad itu. Mereka tak mau Nabi Muhammad ni. Hambat Nabi Muhammad dan kalau boleh nak bunuh Nabi Muhammad. Tak mau ikut tak apa. Perambat suruh keluar daripada Mekah. Dan kalau boleh mereka nak bunuh Nabi Muhammad ni. Sehinggalah diubah Allah nikmat yang tadinya Allah bagi kepada penduduk Mekah, bawa pergi kepada kaum yang lain. Nabi hijrah pada Mekah pergi ke Madinah, Madinah jadi subur, jadi makmur. Madinah menjadi kota yang menjadi tumpuan seluruh dunia pada masa itu. Maka syukur mereka itu akan nikmat yang diubah itu dengan iman dan dengan taat Allah. Madinah welcome Nabi. Welcome Nabi. Bila sampai berita kata Nabi Muhammad nak bayar Madinah, hari-hari ada orang duduk tunggu dekat border Madinah. Duduk tunggu tengok padang pasir. Nabi mai ke tak lagi. Hari-hari tunggu. Pasal apa? Pasal mereka besar hati nak sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pindah kemakmuran ini. Allah bawa pergi ke Madinah. Begitu. Sebab Madinah dipanggil apa? Taibah. Daripada asal dulu Yathrib. Tukang jadi Taibah, di antara nama Madinah. Taibah. Itu sebab hari ini kita pergi Madinah, kita nampak hotel hak besar-besar, hak menghadap Masjid Nabawi itu, dia tulis apa? Taibah Suite. Taibah Suite. Dia tulis itu. Taibah. Taibah itu nama kepada Madinah juga. Okey. Baik. Hotel Dallah Taibah. Itu semua Taibah. Taibah tu maksudnya tayyib. Maksud dia baik. Begitu. Bawa pilah kepada Madinah. Maka syukur orang-orang Madinah akan nikmat yang dibawa mai kepada mereka. Dan mereka beriman dan taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dengan jasad dan nyawa mereka. Mereka serah kepada Islam. Maka bahagia mereka itu dunia akhirat. Dengan dapat menang perang. Dan mendapat harta rampasan. Dan perhimpunan besar agama Islam. Dan syurga dengan segala isinya. Dengan nikmat yang tidak dikufuri. Daripada dapat nikmat, daripada tidak kufur nikmat itu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa akhadhahumul azab wa hum zalimun. Saya dimaklumkan untuk kuliah kita bulan depan, pihak Astro Oasis nak main buat rakaman. Dia pakai elok-elok, pakai bedak, pakai apa elok-elok masuk TV. Nak tahu dia layang kamera ni, tentu boleh buat piece. Kan? Pas sajalah, lepas saja nak main tengok masjid-masjid kampung ni. Bolehlah kan? Bagi orang kenal sikit masjid Simpang 4 Mentang Buluh ni. Kan? InsyaAllah lepas nanti main 3 masjid. Masjid ni Masjid Sultanah Bahiyah dengan Masjid Fahim bulan depan. Apa nak main? Boleh kat lah lepas ni. Pemain saja ambil. Lepas nak tengok macam mana suasana kita hadut kampung ni mengaji agama macam mana. Alhamdulillah boleh. Tunjuk dekat masyarakat Malaysia. Setakat lah ni pun kita ada Zoom kuliah, kita ada MIPP, kita ada PMT, kita ada apa pun dah cukup dah mempromosi kuliah-kuliah kita. Zoom kuliah dah touch 1 million saudara Amir kita. Followers Zoom kuliah dah touch 1 million lebih. 1 juta berapa orang? 200 lebih ya? 1,500,000 lebih. Dah touch 1 million dah. Maknanya apa tuan-tuan? Ni segala usaha-usaha sahabat-sahabat kita ni duk buat ni mendapat sambutan. Orang nak agama lah ni. Okay. Even apa lah ni live TV everywhere dah. Sampai Kuala Lumpur pun macam-macam duk buat live TV. Tapi yang pioneer buat live TV kita punya saudara Amir kita, Zul Kuliah, dia yang start. Pahala tu. Bila dia start, orang lain ikut, orang lain dia mandalla alal khair kafa'ilih. Nabi kita siapa yang tunjuk satu benda baik, orang ikut. Orang yang ikut tu dia duk makan pahala. Alhamdulillah. MIPP buat pun dah touch puluh-puluh ribu orang. Majlis Ilmu Pulau Pinang touch. PMT ribu-ribu orang duk tengok.
Alhamdulillah. Berapa banyak live TV yang dia buat. So masing-masing dia ada dia punya followers dia. Long Kuliah ada followers dia, MIPP ada followers dia. Yang penting majlis ilmu ni diikuti kan. Dulu tuan-tuan, radio-radio pun tak ada tu, ceramah-ceramah agama yang pukul 1, 1.30, pukul 2 apa kan, tak ada. Saya ingat lagi, saya tahun 1990 untuk pertama kalinya Radio 30 Pinang. Masa tu dia tak panggil Mutiara FM lagi, dia panggil Radio 30 Pinang. Rakam ceramah saya di penjara Pulau Pinang. Untuk pertama kali dia punya testing run, dia ambil rakaman ceramah umum di penjara Pulau Pinang dan mereka slot masuk waktu tengah hari dalam radio. Lepas itu sambutan, mereka tengok rating sampai hari ni, tuan-tuan, daripada 1990 tahun 90, 2017. Dah nearly 30 tahun dah, dekat dah 30 tahun. Rancangan diikuti oleh orang-orang. Maksudnya apa tuan-tuan? From time to time, daripada masa ke semasa, orang makin nak kepada Islam ni. Orang makin nak. Cuma be careful. Dalam kegairahan kita nak kepada Islam ni, hati-hati. Sebab lah ni orang apa-apa hal dia Google. Google ni ada baik ada buruk. Pasal apa? Pasal kita tidak ada kemampuan untuk nak filter sumber yang kita cek daripada Google ni, daripada Tuan Haji Google ni. Okay? Kadang-kadang kita pergi masuk blog, kita pergi masuk web yang salah. Tapi very presentable. Sangat presentable. Bila kita masuk kita baca, dia presentable. Dia punya blog dia punya web dia punya wording, bahasa dia guna, bila kita baca dia sesuai dengan kita. Dia comfort kita punya feeling. Kita rasa setuju dengan dia tanpa kita sedar. Rupa-rupanya web tu web yang diverted, yang menyimpang daripada hak sebenar. So be careful. Dalam kegairahan kita nak mencari sumber Islam yang otentik ni, nak cari sumber Islam hak betul ni, Google hati-hati. Sangat bahaya. Kalau kita tahu apa blog, apa web yang boleh dipercayai, tak apa. Tapi kadang kita tak tahu. Daripada hal yang melibatkan akidah sampailah hal yang melibatkan hukum-hukum fiqh. Kan, kadang-kadang dia ada satu benda dia nak cari jawapan tak jumpa, dia try konten ustaz tak dapat apa semua, dia Google. Dia Google hak mana yang dia baca, yang dia rasa sesuai, dia pegang. Rupanya yang tu tak betul. Hati-hati. So merujuklah kepada sumber-sumber yang tepat. Dan insya-Allah hak jenis-jenis macam-macam ini dan pihak-pihak yang buat ni, yang buat live TV juga mesti bertanggungjawab. Because kita answerable depan Allah. Kita ambil biar bagi yang betul. Jangan salah. Sebab followers kita dengar, dia kira bila masuk dalam channel ini okey. Tiba-tiba kita masukkan benda yang salah. Masya Allah, kita menanggung dosa. So orang nak kepada Islam, gairah kepada Islam, hati-hati. Itu saja. Hati-hati. Jangan sampai kita tersasar. Karena benda ni, tuan-tuan ingat balik Nabi kata apa? Dia ada 73 depan kita akhir zaman ini. Satu aja yang betul. Hak satu tu apa dia? Yang ikut Quran dan hadis Nabi, yang Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku dan sahabat-sahabat aku di atasnya. Minta doa pada Allah banyak-banyak, jangan bagi kita tergelincir. Kerana kegelinciran itu membawa akibat buruk di hujung hidup kita. Nah, mudah-mudahan Allah bantu kita kalau kita ikhlas untuk nak mencari ilmu dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.